Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pernahkah anda mendengar Oi Mak Lampir, nak pergi mana? atau mendengar selitan di dalam bebelan orang-orang tua yang menyamakan anak mereka yang malas mandi atau malas bersiap sebagai Mak Lampir? Mak Lampir terkenal di dalam drama bersiri Misteri Gunung Berapi pada tahun 1998 sehingga kini masih diingati. Bukan sahaja di Indonesia, malah negara serumpun turut menonton drama bersiri tersebut. Drama yang menaikkan nama Mak Lampir secara drastik digunakan untuk menakutkan anak-anak dan selalu dijadikan momokan untuk ganti nama panggilan. Namun persoalannya, benarkah Mak Lampir itu wujud? Siapakah sebenarnya Mak Lampir? Wanita yang bermuka hodoh dan seram, berambut hitam, bertongkat dan bersuara menakutkan ini. Meskipun ramai yang membencinya kerana watak jahat dan ganas seperti yang ditunjukkan di dalam drama tersebut, namun ada kisah sedih sebenar yang ramai tidak tahu mengenai Mak Lampir. Adakah asalnya dia begitu atau ada sebab dia menjadi sedemikian rupa? Menurut legenda, Mak Lampir sewaktu mudanya seorang puteri yang sangat jelita dari kerajaan kuno Vietnam Champa atau nama lainnya Chiem Tan. Nama asalnya ialah Siti Lampir Maimunah, seorang gadis yang sangat sopan, lemah lembut dan pemalu. Ketika menginjak dewasa, Siti Lampir ini telah jatuh cinta dengan seorang bangsawan terkaya pada waktu itu yang dikenali sebagai Datuk Panglima Kumbang. Cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Datuk Panglima Kumbang juga menyukai Siti Lampir. Namun, asmara cinta mereka ini ditentang oleh ibu bapa Datuk Panglima Kumbang yang tidak merestui hubungan mereka berdua. Disebabkan kecewa dan merajuk, Siti Lampir melarikan diri membawa jiwanya yang lara ke Gunung Merapi, Jawa Tengah Indonesia untuk bertafakur. Ketika Siti Lampir di gunung tersebut, dia telah berjumpa dengan seorang mahaguru bernama Nenek Serintil dan kemudian menjadi anak murid wanita itu. Menurut sumber, wanita itu mempunyai ilmu sakti kebal dari aliran hitam Anggerik Jingga. Disebabkan Siti Lampir anak murid kepada Nenek Serintil ini, maka Siti Lampir juga diperturunkan ilmu sakti sehingga dia berjaya menjadi manusia kebal. Bermula dari sinilah dia ditakuti dan digeruni penduduk gunung kerana kuasa sakti yang dimilikinya. Walaupun dia masih merajuk dengan Datuk Panglima Kumbang, namun rasa cintanya kepada lelaki itu masih membara. Disebabkan itulah Siti Lampir berhasrat untuk mencari kekasih hatinya itu di seluruh alam termasuk alam bunian. Namun Siti Lampir patah hati apabila mendapat tahu yang Datuk Panglima Kumbang maut di medan perang. Ada dua versi cerita di sini. Ada yang mengatakan Siti Lampir sempat berjumpa kekasihnya itu di medan perang sebelum maut dan ada juga yang mengatakan tidak sempat disebabkan dia terlalu mencintai Datuk Panglima Kumbang dan tidak sanggup melihat kekasih hatinya itu pergi buat selama-lamanya. Dia pergi bertemu Nenek Serintil. Wanita itu memberikan kuasa untuk menghidupkan semula kekasih hatinya dan bala tentera yang terkorban, tetapi dengan satu syarat, iaitu wajah jelitanya akan berubah menjadi buruk dan hodoh. Kerana cinta, dia sanggup dengan syarat tersebut. Lagipun dia percaya yang Datuk Panglima Kumbang akan tetap mencintainya meskipun wajahnya berubah buruk. Namun lain pula yang jadi apabila Datuk Panglima Kumbang tidak suka dengan wajah buruknya sehingga menganggap Siti Lampir ini seorang pengganas. Untuk menentang kekasihnya, dia telah pergi semula ke Gunung Merapi dan berjumpa dengan jin untuk mendapatkan kuasa sakti lebih hebat. Selepas mendapat kuasa, Siti Lampir menyerang Datuk Panglima Kumbang dan ahli tenteranya itu sehingga meninggal dunia. Pergaduhan pasangan kekasih ini dikenali sebagai pertempuran gaib. Sejak itu, Siti Lampir digelar sebagai Mak Lampir dan sangat ditakuti oleh penduduk sekitar Pulau Jawa kerana dia memiliki kuasa sakti hebat seperti jin. Dia juga bersemayam di sekitar Pulau Jawa untuk mendapatkan lagi kuasa lain supaya menjadi lebih kuat. Mak Lampir turut menjadikan Gunung Merapi sebagai tempat tinggalnya serta mendirikan kerajaan gaib yang sangat kebal di situ. Legenda mengatakan dia hidup di dunia selama beratus tahun sehingga sekarang dan mengganggu pasangan sejoli yang berasmara di sekitar Gunung Merapi. Kisah Mak Lampir ini boleh dikatakan sebahagian sahaja dari banyak legenda dan mitos yang berlegar-legar di negara jiran termasuklah di negara kita. Apa yang pasti, kisah-kisah legenda ini mungkin ada benarnya dan mungkin juga tidak benar, namun intipatinya adalah tauladan serta teladan di sebalik kisahnya untuk dijadikan iktibar buat kita semua. Sekian.